A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah. An Sa'id ibn al-Musayyab rahmatullah alaih an rajulin minal ansari radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Hadrat Sa'id ibn al-Musayyab rahmatullah alaih. Sa'id ibn Musayyab ini adalah seorang tokoh dalam kalangan tabi'in, antara ulama-ulama besar, tokoh utama dalam kalangan tabi'in, jadi generasi yang selepas sahabat. An rajulin minal ansari radhiyallahu anhu, daripada seorang lelaki daripada kalangan Ansar, yakni sahabat daripada kalangan Ansar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia kata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsanal wudu'a." Apabila berwuduk seorang daripada kamu, kemudian ia memperelokkan wuduknya, thumma kharaja ila salati, kemudian dia keluar untuk menunaikan salat. Keluar ini maksudnya dia menuju ke masjid. Lam yarfa' qadamahu al-yumna illa kataballahu azza wa jal lahu hasanatan. Tidaklah mengangkat langkah kakinya yang kanan, melainkan dituliskan Allah Ta'ala oleh Allah Azza wa Jalla baginya satu hasanah, satu hasanah, satu pahala, satu kebaikan, satu hasanah. Kita selalu duduk doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Walam yada' qadamahul yusra illa hattallahu azza wa jal anhu sayyi'atan. Dan tidaklah ia meletakkan kakinya yang kiri, maknanya langkah kanan, Allah beri satu hasanah. Langkah kaki kiri, illa khattallahu azza wa jal, melainkan Allah Ta'ala akan gugurkan daripada dia sayyi'atan, satu keburukan, satu kejahatan, satu dosa lah. Maknanya dalam maknanya langkah dia tu, dia angkat kaki dia nak langkah, maka Allah tuliskan pahala. Dia langkah je kaki kiri dia, pijak je kaki kiri dia tu, Allah gugurkan dosa. Fal yuqarrib ahadukum au liyuba'id. Jadi kata Nabi SAW, kalau dah macam tu, maka seseorang itu boleh buat pilihan lah, sama ada dia nak menjadikan dekat atau menjadikan dia jauh. Apa maksud dekat atau jauh ni? Sama ada dia nak panjangkan langkah dia atau nak pendek-pendekkan langkah dia. Ini syarah pada hadis lah. Jadi Rasulullah SAW kata, kalau dah macam tu kau fikirlah macam mana, pilihlah. Sama ada kau nak jadikan benda tu perjalanan yang dekat, mana kau langkah panjang-panjang, atau kau nak jadikan perjalanan tu perjalanan yang jauh. Kau langkah pendek-pendek, lagi banyak dapat langkah, maka lagi banyak dapat dosa, pahala, lagi banyak dosa digugurkan. Ini nak pergi masjid. Fa in atal masjidah, jika dia datang ke masjid, fa shalla fi jama'atin, kemudian dia sembahyang berjemaah, ghufira lahu, maka dosa dia akan diampunkan. Fa in atal masjidah, jika dia datang ke masjid, wa qad sallau ba'da wa baqiya ba'd, salla ma adraka wa atamma ma baqiya, kana kadzalika. Fa in atal masjida wa qad sallau fa atamma as-salata kana kadzalika. Jadi kat sini Nabi SAW bagi tahu lagi,
Sekiranya seorang tu datang ke masjid, kemudian dia semayang berjamaah, maka dosa dia akan diampunkan. Ghufira lahu, maka diberi keampunan untuk dia. Fa in atal masjida wa qad sallau ba'da wa baqiya ba'da sil ma adraka wa atamma ma baqiya. Dia kata, kalau Nabi SAW bagi tahu, kalau seorang pergi ke masjid, tengok orang dah solat dah, orang dah pergi masjid, orang dah semayang separuh, dan ada sebahagian lagi, separuh yang lagi tinggal solat tu, solat berjemaah tadi, maka dia solatlah mana yang sempat dengan berjemaah, kemudian dia tambah sempurnakan mana yang masih baki, maka orang ni pun akan dapat kana kadzalika, maksudnya orang ni pun akan diampunkan juga. Dapat pergi semayang jemaah, daripada iqamat dapat semayang, takbiratul ihram bersama imam dapat bersemayang pun diampunkan. Dapat pergi tengok-tengok dah separuh dah pun diampunkan. Fa in atal masjida wa qad sallau. Tapi kalau dia pergi-pergi, dia tengok semua orang dah solat dah, semua dah selesai. Fa atammas salata, maka dia semayanglah seorang-seorang. Kana kadzalika, itu pun Allah Taala berikan keampunan juga, kan. Hadis riwayat oleh Imam Abu Daud. Jadi tuan-tuan, inilah kelebihan pergi solat berjemaah, pergi ke masjid surau untuk berjemaah. Inilah kelebihan dia. Setiap langkah dikira, setiap perkara dihitung. Kemudian apa keadaan pun, sempat berjemaah ke, sempat separuh je ke, pergi-pergi orang dah selesai ke, semua Allah Ta'ala masih lagi hargai, Allah Ta'ala beri nilai, iaitu Allah beri keampunan, diberikan pengampunan. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salati maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Maka kata Nabi SAW, siapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan bersuci, yakni maknanya berwuduk, ila salati maktubatin, untuk menunaikan solat fardu, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim, maka dia akan ganjarannya seumpama ganjaran seorang yang memakai ihram untuk menunaikan haji. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan bersungguh-sungguhlah, bersusah payah, semata-mata untuk menunaikan solat duha. Maknanya kalau solat duha di masjid ni besar lagi pahala dia. Maka fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka dia akan dapat pahala seperti ganjaran seorang yang mengerjakan umrah. Wa salatun ala ithri salati la lagwu bainahuma kitabun fi 'illiyin. Sementara mengerjakan satu solat, mengiringi satu solat yang lain, tanpa sebarang amalan yang sia-sia di antara kedua-duanya, akan dituliskan di 'illiyin, yakni darjat yang tinggi di akhirat nanti. Hadis ini juga riwayat Abu Daud seperti mana hadis yang pertama tadi. Jadi alhamdulillah, kita dah dengar dua hadis Nabi SAW tentang bagaimana kemuliaan, sukanya Allah SWT kepada orang yang pergi ke masjid, ke surau untuk tunaikan baik solat fardu, baik solat sunat. Jadi semuanya ada ganjaran. Langkah-langkah dia pun ada ganjaran. Semuanya dapat ganjaran, dapat kemuliaan di sisi Allah. Itulah nak menyatakan kesukaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang pergi menunaikan solat di masjid surau.
Hatta kalau kata takdir dia terlewat lah, pergi-pergi tengok orang dah sudah pun, masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala berikan keampunan sama macam orang yang sempat solat berjamaah. Kan? Jadi ini semua nak menandakan gembira, sukanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala beri taufik untuk kita faham, kita amal dalam kehidupan kita sungguh-sungguh, dan kita dapat sampaikan pada orang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Maha pengasih penyayang Engkau, Maha pemurah Engkau ya Allah. Ya Allah, Maha pemaaf pengampun Engkau ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon keampunan dan kemaafan pada-Mu ya Allah. Ampunlah segala salah silap kami ya Allah. Ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah, yang kecil atau yang besar ya Allah. Yang sengaja atau tak sengaja ya Allah. Yang awal atau yang akhir ya Allah. Yang tersembunyi maupun yang nyata ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Wahai Allah, semoga bila kami bertemu-Mu nanti ya Allah, dalam keadaan dosa-dosa kami semua telah diampunkan, maka kami dapat menghadap-Mu dalam keadaan Engkau redha dengan kami ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, berilah kami taufik yang sempurna untuk kami dapat jaga solat kami. Jadikanlah kami daripada kalangan orang yang dapat menjaga solat dengan sungguh-sungguh ya Allah. Solat-solat fardu kami ya Allah, begitu juga solat-solat sunat kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Wahai Allah, sungguhnya kehidupan dunia kami ini sangat sementara dan sedikit dan sangat-sangat sekejap ya Allah. Sangat pendek kehidupan dunia ini nak berbanding dengan kehidupan akhirat. Maka ya Allah, bantulah kami. Berilah taufik hidayah-Mu yang sempurna ya Allah, supaya kami ini dapat amalkan agama dengan sempurna ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah diri kami juga asbab untuk orang lain pun dapat hidayah taufik yang sempurna untuk amalkan agama dengan sempurna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.